Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang banyak bersyukur dengan mengusahakan amal-amal kebaikan dan mengikhlaskannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada pagi ini ialah tentera Imamul Mahdi atau wali-wali Allah takut akan dosa. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk pada pagi ini agak tinggi, ilmunya tinggi. Kena renung dalam-dalam. Kalau tidak kita mungkin tak faham. Jadi saya sebut tadi tentera Imam Mahdi dia takut dosa. Wali-wali ni takut dosa. Dengan bahasa lain, tidak takut dengan dosa itu adalah satu dosa. Tidak takut dengan dosa itu satu dosa. Atau tidak takut dengan dosa itu berdosa. Jadi kita nak canai, nak buat pencerahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak takut dengan dosa artinya tidak takut dengan sesuatu yang mungkin terjadi ke atas kita, yang mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas kita. Iaitu apa dia? Yang kemungkinan tadi. Ditakdirkan kita melakukan dosa, iaitu berbuat salah yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Sebab salah itu mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak diampunkan masuk neraka. Jadi kerana itu takut dengan dosa itu hukumnya wajib. Faham molek-molek. Yang kedua, tidak takut dengan dosa itu ada banyak cabangnya. Dia terhimpun apa dia? Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Jadi dosa kecil atau dosa besar ni kita mungkin terlibat. Kita mungkin berbuat dosa kecil, kita mungkin berbuat dosa besar. Dan dosa kecil atau dosa besar itu boleh terjadi, boleh berlaku ke atas kita. Kena faham tu. Kita cuba mengelak dosa, kadang-kadang terbuat juga. Sebab itu dosa ni ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang terang, ada yang sembunyi. Jadi berbalik kepada tadi, dosa ni bila-bila masa sahaja boleh tertimpa ke atas kita. Dan sebagai contoh, untuk memberi kesan, untuk bagi sentap hati kita atau roh kita, saya katakan macam ni. Contoh dosa tadi, boleh jadi dosa kita ini dosa meninggalkan sembahyang. Dengan sengaja atau malas, boleh terjadi atau berlaku pada kita. Atau ada orang dia buat dosa apa? Dosa berzina. Atau sampai teruk lagi, na'udzubillah, iaitu dosa murtad. Ada orang bangsa Melayu yang telah murtad, na'udzubillah. Semua dosa itu boleh terjadi atau mungkin terjadi ke atas kita atau sesiapa saja. Kerana apa? Kerana Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dengan terjadinya ada hikmahnya. Kerana itu wajib kita takut dengan dosa. Sebab kita ni tak tahu besok ke petang ni ke minggu depan ke bila-bila kita boleh terlibat dengan dosa. Jadi kita kena takut dengan dosa. Kena faham tu. Setengah orang dia peduli apa dengan dosa. Yang sudah buat dosa-dosa, tak apalah, dia biar lagi tu. Dia tak takut pun dengan dosa. Salah tu, berdosa tu sebenarnya. Yang ketiga, sekalipun dosa itu terlalu kecil. Contohnya, seperti dosa mata. Bukan kecil tu, besar sebenarnya. Atau dosa telinga. Atau dosa membazir.
Masa kita makan nasi ke, makan apa ke. Kalau Tuhan tidak ampunkan dosa, ke mana kita? Kita akan terjun neraka. Itu jawabnya. Soalannya, tak takutkah kita dengan neraka? Kerana itu wajib kita takut dengan dosa. Bila kita takut neraka, artinya kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bakar kita, yang boleh masukkan kita ke dalam api neraka. Yang keempat, orang yang tidak takut dosa adalah orang yang tidak takutkan akan neraka. Dan orang yang tidak takut akan dosa adalah orang yang tidak takutkan Allah. Sedangkan Allah adalah zat yang sepatutnya kita takut setakut-takutnya dengan dia. Kerana dia, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bertindak bila-bila masa dan ketika ke atas kita. Betul tak tuan-tuan? Yang kelima, orang yang tidak takut dosa adalah orang yang sombong sebenarnya. Orang yang tidak takut dosa tu adalah orang yang sombong dan angkuh. Kerana apa? Kerana dia telah buang sifat kehambaannya. Membuang sifat kehambaan itu berarti membesarkan diri. Dan membesarkan diri adalah satu kesalahan atau satu dosa yang tidak patut ada pada seorang hamba. Kita ni semua hamba. Bila hamba kena kekalkan rasa kehambaan kita. Iaitu rasa kita ini bersalah, takut dengan dosa, takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, tidak takut dosa artinya tidak takut dengan kemurkaan dari Allah. Tidak takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdosa. Kerana itu orang Islam wajib takutkan dosa. Faham tak? Ke ada yang masih keliru? Dan orang yang nak jadi pengikut kepada Fatah At-Tamimi, pemimpinnya dalam jemaah kebenaran, yang nak menjadi tentera-tentera Imam Mahdi ni, dia kena usahakan taubat sungguh-sungguh. Kena baiki diri sungguh-sungguh. Kena takutkan dosa. Soalnya mana ada manusia tak buat dosa? Kita ni sering kali buat dosa. Yang namanya manusia ni kita bukan maksum. Ya betul. Tetapi kita kena usahakan taubat. Hari-hari taubat, istighfar. Baiki diri, baiki solat. Banyakkan amal ikhlas lillahi ta'ala. Dan sayugia, suka saya menyebutkan bahawa orang mukmin yang sejati itu, jika terbuat dosa, hatinya luka, punah, sedih, derita. Buat dosa tadi. Hatinya luka, punah, sedih dan derita. Jiwanya parah. Tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau anggota lahir, sudah nampak berdarah dah. Kalaulah sembuh, katalah dari lukanya, parutnya masih ada. Begitulah halusnya perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Ni orang mukmin yang benar-benar mukmin. Ini wali lah ni. Wali Allah ni. Bagaimana dia boleh melupakannya? Kerana parutnya masih ada. Parutnya ibarat dosa-dosa tadi tu. Parut dosanya. Dosa yang lama. Dia tak boleh lupa. Artinya ingatannya kepada dosa tidak boleh dilupakan. Teringat saja dosa, jiwanya terseksa. Teringat saja, hatinya derita. Hai, ya Allah, neraka mana kau nak campakkan aku ni? Neraka mana, ya Allah? Dia risau. Walaupun dia dah istighfar, walaupun dia dah menyebutkannya dia telah bertaubat nasuha, tapi muktamadnya dia tak tahu. Dah terima ke belum? Dah terima ke belum? Tak ada postman datang. Postor. Ini datangnya daripada malaikat. Dosa kamu dah diampunkan. Tak ada macam tu. Jadi kekalkan rasa takut kita. Setakut-takutnya dengan Allah. Kekalkan rasa hamba kita. Mungkin diampunkan dosa. Mungkin tak diampunkan dosa.
Jadi bagi orang-orang mukmin yang berbuat dosa, payah dia nak lupakan dosa dia ni. Perasaan ini apa dia tuan-tuan? Anugerah. Anugerah ni dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosa itu adalah buat syafaat kepadanya. Takut dengan dosa itu buat syafaat kepadanya. Sebagaimana yang berlaku pada Wahsy yang membunuh bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Wahsy, kau ceritakan. Itu gambaran dia. Ceritakan macam mana kau bunuh bapa saudaraku. Maka dia pun ceritalah dengan menangisnya, sambil menangis, teresak-esak menangis. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, adakah engkau ampunkan dosa aku? Aku telah bertaubat dengan kau telah ampun. Maka Rasulullah SAW mengampunkan, memaafkan. Pemaafnya Rasulullah SAW ini memaafkan. Tapi dia tak pandang wajah Wahsy ini. Kerana tak pandang tadi, terseksa jiwanya, terseksa batinnya, terseksa hatinya Wahsy tadi. Maka dia rasa sedih sangat walaupun telah diampunkan dosa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terasa apa? Terasa seksanya. Akhirnya kerana takut dengan dosa tadi, kerana sedihnya yang amat sangat, kerana Nabi tidak memandang wajahnya, menjadi syafaat. Jangan tak percaya tuan-tuan, menjadi syafaat. Takut dengan dosa ni yang tidak diampunkan, menjadi syafaat. Akhirnya dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat. Kerana takutkan dosa, tuan-tuan. Ini kelebihan takutkan dosa. Jadi jangan ingat, mudah-mudah saja nak jadi tentera Imam Mahdi, tuan-tuan. Jadi berbalik kepada tadi, takut dengan dosa ni adalah syafaat. Terseksa dengan dosa ni, terseksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman kepada hamba-hambanya. Kita dah buat dosa. Kita dah minum arak, dah berzina, dah tinggal semayang, dah mengumpat orang, berbagai-bagai aib, keji, onar dah kita buat. Jadi kita pun sedih lah, takut masuk neraka. Sedih, takut tak diampunkan. Jadi sedih, derita, kan, terseksa semua tadi. Itulah hukuman kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Dalam hati kita derita. Moga-moga tertebuslah dosa kita. Itu yang disebut tadi, takut dosa itu jadi syafaat. Terseksa dengan dosa, derita dengan kesalahan tadi. Moga-moga dia akhirat kelak terlepas. Moga-moga tuan-tuan. Bukan mesti. Moga-moga dia akhirat kelak terlepas daripada seksa neraka. Begitulah nak digambarkan hati seorang mukmin. Senantiasa sahaja bergelora jiwanya, hatinya, kerana takut dengan Tuhannya. Lebih-lebih lagi setelah terbuat dosa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia dosa-dosa dia ni, sudah tentu manusia akan mengatakan dia telah gila. Tentang hatinya tadi yang begitu sedih, terseksa tadi, keluh kesahnya senantiasa bergelumang di dalam jiwanya kerana takut sangat dengan Tuhannya. Begitulah hati seorang mukmin yang benar-benar takutkan akan Tuhannya dengan sebenar-benar takut dan rindu serindu-rindunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Kita akan mati tak tahu bila. Entah-entah belum lagi kedatangan Fatah At-Tamimi, kemunculan kezahiran Fatah At-Tamimi, dan sebelum kemunculan Imamul Mahdi, kita meninggal dunia dulu. Boleh jadi mana amalan kita, mana dosa-dosa kita daripada dulu sampai sekarang. Banyaknya dosa-dosa saya, tuan-tuan. Banyaknya dosa-dosa kita mungkin. Jadi nak buat macam mana? Kita kena taubat. Orang mukmin tu takut dengan dosa. Jadi kalau terbuat dosa, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Cepat-cepat baiki diri. Dan tidak ada jaminan bila kita bertaubat mesti garanti punya dia ampunkan. Tidak ada garanti, tuan-tuan.
Walaupun Allah menjanjikan, tapi kita sebagai hamba-Nya yang mengekalkan rasa hamba, bukan mesti, bukan garantinya Tuhan ampun. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui akan dosa-dosa kita dan hal diri peribadi kita. Jadi marilah kita insafi ini tuan-tuan sekalian. Sekian, ampun maaf daripada saya yang banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.